Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang dikasihi Imam Abdul Syarah Penjagaan Kuasa Masjid, khususnya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur kita kepada Allah Taala kerana pada malam ini sama-sama kita dapat tunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah dan juga dapat kita duduk berniat i'tikaf sementara kita menantikan maksudnya solat fardu isya, serta dapat kita berada dalam majlis ilmu, dalam jilsah ilmiah yang mana kita mengupas dan membahaskan kitab 40 hadis adab orang mukmin, akhlak menjadi cermin. Yang mana insyaAllah pada malam ini kita akan mengupas tajuk yang ke-21, iaitu adab dan ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada muka surat yang ke-147. Kita lihat pada matan hadis ini. Hadatsana Musaddadun qala hadatsana Ismail bin Ibrahim akhbarana Abu Hayyan At-Taimi ana Abi Zur'ata عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه جبريل فقال ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك متفق عليه. Maksudnya adalah menceritakan kepada kami, Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim telah menghabarkan kepada kami Abu Hayyan At-Taimi daripada Abu Zur'ah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi SAW pada suatu hari muncul kepada para sahabat, lalu datang malaikat Jibril alaihi salam yang kemudiannya bertanya, mal ihsanu, apakah ihsan itu? Nabi SAW menjawab, an ta'budallaha, kamu menyembah Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihatnya. Fa in lam takun tarahu, dan apabila kamu tidak melihatnya, fa innahu yaraka, sesungguhnya dia melihatmu. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari hadis yang ke-50 dan dalam Sahih Muslim hadis yang ke-8. Pengenalannya, menjaga adab kepada Allah SWT merupakan akhlak para nabi, para sahabat dan orang-orang saleh. Kehalusan adab dengannya, yakni dengan Allah SWT, suatu manifestasi cinta seorang hamba kepada Khaliq. Ibadah dan kehidupan akan kosong dan tidak mendapat ganjaran pahala jika tiada adab mengiringi ibadah dalam denyutan kehidupan kita. Ya, walaupun solatnya itu cukup 13 rukun tu, tapi adab-adab tidak dijaga. Makanya solat itu sah, tetapi pahalanya sama ada dia berkurangan ataupun tak ada. Maka jadilah kita hamba mengerjakan ketaatan, namun penat lelah kita tiada dalam pandangannya. Sebenarnya jika hati kita bersih, kecantikan adab akan terselah pada akhlak kita. Usahlah kita menuturkan ungkapan cinta pada yang esa jika tiada adab kepadanya. Sebab tadi bila mana kita melakukan sesuatu itu tanpa adab, makanya
Saya sebut tadi dah, kadang-kadang pahala itu berkurangan dan boleh jadi tak ada pun. Bukan hanya dalam solat, contoh apa lain, dalam hadis Rasulullah sebut tentang puasa kan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamin illa ju' wa atash. Tidaklah orang yang berpuasa itu, berapa ramai orang yang berpuasa itu mereka tidak mendapatkan ganjaran pahala puasanya itu, melainkan mereka hanya mendapat lapar dan dahaga. Mereka hanya menahan mulut mereka daripada memasukkan makanan. Mereka tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, tetapi mereka melakukan perkara-perkara yang mengurangkan pahala puasa. Mengumpat, mengeji, memfitnah, melihat perkara-perkara yang diharamkan, mendengar umpatan-umpatan orang. Tapi perut ni lapar ni, kan, mulut tak makan kan, tapi tak ada pahala. Kan? Itu contoh dia. Jadi tidak memberi apa-apa lah, boleh dapat lapar dahaga je lah, tapi nak tuntut pahala tu tak ada. Sebab rupanya dia hanya tak makan tak minum, tetapi matanya tak puasa, telinganya tak puasa, lidahnya tak puasa, dia tak ada nilai. Ihsan dari segi bahasanya, berasal daripada perkataan bahasa Arab ihsanan, iaitu memiliki erti kebaikan, membaguskan, lebih bermanfaat, lebih indah dan kesenangan. Ihsan juga dapat diartikan sebagai memperbaiki atau menjadikan baik. Itu ihsan, menjadikan baik. Maksudnya kita perbaiki ibadah kita, kita perbaiki niat kita, menjadikan baik. Ihsan adalah ikhlas dan melakukan ibadah dengan penuh perhatian. Artinya sepenuh keikhlasan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh perhatian, sehingga seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala, seolah-olahnya demikian. Jika kita tidak mampu berkeadaan seperti itu, maka ingatlah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melihat kita dan mengetahui apapun yang ada dalam diri kita. Betul lah, hadis ni dari Imam Nawawi pun nyatakan dalam kitab, ada hadis 40 dah, tentang iman, Islam dan juga ihsan ini. Jadi kita banyak tekankan dalam kehidupan kita rukun iman, rukun Islam, tapi sebenarnya pelaksanaan kepada rukun iman dan Islam itu ialah ihsan. Dalam rukun Islam dia ada solat, puasa, zakat, haji, semua ni. Itu dari segi sudut ke fiqahnya lah. Jadi kita cukup buat, okey. Tetapi dari segi sudut nak mendapatkan keredaan Allah dan ganjaran Allah, dia mari dalam bab ihsan. Buat dengan penuh keikhlasan, buat dengan penuh sifat kehambaan, maka barulah ada nilai pada ibadahnya itu. Contoh apa lagi tuan-tuan? Solat jugalah, tentang solat. Dalam hadis lain juga disebutkan bahawanya malaikat, bila kita selesai solat, malaikat akan bawa naik solat kita ni ke langit, bawa tunjuk ke Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala tanya, ni apa benda yang kau bawa ni? Ni aku bawa solat hamba-hambamu ya Allah. Macam ni solat hamba aku, macam kain buruk. Nilai solat kita ni setara dengan kain buruk untuk lap kaki je. Untuk lap kotoran sahaja, rupanya tidak ada nilai. Kenapa? Sebab dia solat tapi dia banyak melakukan perkara yang melainkan dalam solat. Antaranya dia lalai lah. Dalam solat tu dia fikir benda macam-macam. Kemudian dari segi sudut penjagaan rukunnya, pemakninahnya itu. Ini kitanya kalau kita solat seorang. Kalau solat berjemaah ni dia kulluhum lah. Nak dikir kulluhum. Itu kata kenapa dia titik beratkan solat berjemaah. Sebab mereka angkat sekali satu bakul sekali, dia tak kisah buat ambil. Tapi kalau yang seorang-seorang ni masalah. Ni cerita dalam bab solat fardu. Lepas tu kenapa diutamakan kita untuk solat berjemaah? Bila solat berjemaah ini, mereka dia tak kira seorang-seorang. Dia kira pukul borong je. Ambil borong naik atas sekali nak kira cantik semua. Sebab tu juga dalam keadaan berdoa pun demikian. Kadang-kadang bila kita berdoa ni, mungkin ada dalam kalangan kita ni yang mana disebabkan doa
seorang hamba dalam kalangan kita ni orang yang soleh, yang Allah terima doanya, maka Allah borong semua kali, semua doa Allah terima dengan sebab ada seorang je, kan? Jadi kita tak tahu, tu yang kata penting jaga solat berjemaah ni, ya. Dalil Al-Quran dan juga Al-Hadis. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-110, ya, ayat terakhir lah, lalu kita baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Di antara maksudnya, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Oleh itu, siapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Tuhannya. Kalau kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, makanya falyamal amalan salihah, hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, wala yusyrik, dan janganlah dia mempersekutukan Allah, janganlah dia mensyirikkan Allah, beribadati rabbihi ahada, dengan mempersekutukan Allah sesiapa pun dalam ibadatnya kepada Tuhannya. Jangan mempersekutukan Allah dalam ibadat. Betul begini tuan-tuan, takkanlah kita solat kita nak mensyirikkan Allah, takkanlah kita bersedekah nak mensyirikkan Allah. Mana mahu je kan, pergi haji ni umrah dah mensyirikkan Allah. Faman kana wala yusyrik bi ibadati rabbih, jangan kamu mensyirikkan Allah dengan ibadat. Celah mana? Macam mana nak faham ni? Jangan mensyirikkan Allah dengan ibadat. Sedangkan kita sembahyang ni memang ada kiblat, memang ada Allah ni. Kan? Kita buat ibadah lain pun sama je tak? Semuanya untuk agama kan? Tapi bila mana dikatakan mensyirikkan dalam ibadat itu, bila mana kita mengharapkan ya pujian dan sanjungan orang, adanya sifat riak dalam ibadah kita. Walaupun kita sebut lillahi ta'ala, rupa-rupanya kita mari sembahyang ni sebab nak tunjuk ke orang, kata kita ni ahli masjid, ya? Aku ni orang baik, orang bagus, jiran-jiran aku semua tak bagus. Untuk tujuan itu, untuk ada perasaan ujub, kan? Nak ada perasaan riak, kan? Buat ibadah ditunjuk pada orang supaya orang puji dia. Inilah yang mensyirikkan Allah dalam ibadat. Maksudnya riak itu kan syirik, ya? Syirik kecil dipanggil lah. Jadinya jangan mensyirikkan Allah dalam ibadat ini. Jangan ada sifat riak, jangan ada sifat ujub, jangan sifat takbur dalam ibadah. Sedangkan ibadah ni kita buat semata-mata kerana Allah. Dahlah kita ni orang kata apa, buang masa kita lah, kata tak? Kita butuhkan masa untuk solat, untuk ibadat. Rupanya tidak ada nilai. Sebab apa? Rupanya kita nak pujian orang, kita nak sanjungan orang, orang puji kita. Artinya kalau ada niat selain itu bukan kerana Allah, walaupun solatnya kita itu kan Allah sampai hitam dari ni lah, tapi tak ada nilai. Sebab apa? Rupanya sebenarnya kita tak ikhlas, bukan kerana Allah, tapi nak sanjungan orang. Jadinya tak ada. Jadi yang kata tadi tu, jangan kita ada perasaan riak, ya, ujub, takabur semua dalam diri. Dalam ibadat khususnya, kan, dalam bab-bab lain pun sama jugalah. Janganlah kita ada perasaan macam ni. Jadi ni kata tadi, ya, riya, ujub, takabur, sum'ah, ini semua perkara-perkara racun-racun yang membinasakan ibadah kita. Maka jangan buat. Kalau ada sebelum ni kita minta ampun pada Allah, ya Allah, mungkin sebelum ni ya Allah ibadah aku ni ada unsur-unsur yang disebutkan, ampunkan aku ya Allah, ya, minta maaf banyak-banyak tak, ya, maka lepas ni betulkan niat kita. Walau apa jadi pun, makanya tetap kerana Allah juga. Bersihkan hati kita dengan itu. Terangannya Syekh Saleh Ali Syekh rahimahullah memberikan penjelasan bahawa yang dimaksudkan dengan ihsan adalah melakukan amalan sebaik mungkin. Buat sebaik mungkin.
Batasan minimum dalam melakukan ihsan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah apabila dia melaksanakan ibadahnya dengan niat yang ikhlas, iaitu semata-mata mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pertama. Buat ibadah kerana Allah dulu. Okey, fine. Dan niat dia dah nanti dah betul dah tu. Ya. Fokus dia buat kerana Allah. Lagi satu, menepati sunnah Nabi SAW. Dia nak semayang tu dah cantik dah kerana Allah, tapi rupanya solat tu tidak seperti mana yang Nabi tunjukkan. Dia nak buat ibadah-ibadah lain pun cantik dah, rupanya tidak seperti yang Nabi tunjukkan. Ya, orang buat, ya, kalau doa kunut tu buat dalam rakaat kedua, dia pandai buat rakaat pertama. Orang tanya kenapa buat rakaat pertama? Memang salahnya. Nah, takkan tak boleh pula. Doa kunut juga kan. Ni masalah ni. Kan juga perkara-perkara lain lah. Ya. Jadi inilah kadar ihsan yang harus ditunaikan oleh setiap Muslim. Pertama, buat kerana Allah. Maksud sebut kerana Allah dengan perintah Allah. Yang keduanya ditunjukkan oleh Nabi SAW. Sebab tu kalau kita rajin terlajak pun, kita tak boleh nak buat solat maghrib dalam waktu zuhur. Buat awal-awal senang tak? Buat awal sikit dah senang. Ataupun hari tu sibuk dengan kita buat sekali dah dengan rajin. Zuhur tu buat asar sekali, atau pada jamak tak apalah. Dengan maghrib, dengan isyak sekali dia buat dalam waktu zuhur. Kenapa kau buat macam ni? Senang. Buat awal kan, tak kalut. Kan? Adakah ditunjuk oleh Nabi? Nabi tak ajar pun benda macam ni. Jadi jangan kita fikir ikut emosi dan selera nafsu kita kan. Ya, buat awal-awal senang, tak kalut lagi, tak payah nanti malam aku sibuk, ada macam-macam kerja, jadi tak payah main maghrib isyak lagi dah. Kan? Adakah ditunjuk oleh Nabi? Maka tidaklah terima amalan macam tu. Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan tentang ayat tersebut, iaitu ayat yang suratul Kahfi tadi tu, iaitu amal yang paling ikhlas dan paling benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Sesungguhnya suatu amal ibadah, jika dia ikhlas tetapi tidak mengikut contoh daripada Rasulullah SAW, maka amalan tersebut tidak diterima. Mudah kan ingat kata tak? Walaupun ikhlas Allah Ta'ala. Jadi macam mana cara nak jadi ikut tuntunan Rasulullah ni? Nak dapat ikut contoh Rasulullah ialah dengan ilmu. Dengan ilmu. Buat satu ibadah tu dengan ilmu, bukan dengan taklid buta, ikut-ikutan tanpa ada kita belajar apa benda ikut orang buat. Jadi sebab ikut orang buat ini lah, dia buat tanpa ilmu lah, dia panggil taklid buta lah. Ini yang akan menyebabkan amalan kita nanti boleh jadi sia-sia lah. Kenapa kau buat? Aku tengok orang tu buat, aku buat lah. Ya? Jadi dia bukan sebab orang. Sebab tu setiap perkara ibadah khususnya kena ada ilmu. Jadi dapat ilmu macam mana? Inilah kuliah-kuliah ni lah. Ya, antara cara nak dapatkan ilmu ni lah. Perbaiki solat kita, Al-Quran kita. Jangan kita tunggu pandai baru nak baca Al-Quran kan. Tapi kita baca Al-Quran sampai kita pandai. Ya. Ni nak tunggu tak mula-mula lagi ni baca Quran kan? Saya bukan tak nak baca, tapi saya tak berapa pandai nak baca Quran. No. Jadi bila nak bacanya? Bila nak tunggu pandai? Jadi nak tunggu pandai ni, takkan dia tunggu perfect baca taranum semua cukup. Ada dia punya qiraah semua cukup baru dia nak baca Quran. Tak payah. Bacalah Quran sampai kita pandai. Jangan tunggu pandai baru nak baca Quran. Tak payah. Jalan terus. Walaupun mulakan dengan iqra' pun tak apalah, jalan. Nak tunggu pandai, bila nak pandai lah, bawa je tu jalannya. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahawa dalam tafsirnya terhadap ayat tersebut, suatu amalan tidak dapat demikian juga sebaliknya, jika suatu amalan mengikut contoh daripada Rasulullah SAW tetapi tidak ikhlas, maka amalan tersebut juga tidak diterima. Dia kena ada dua-dua, ikhlas dan juga ikut petunjuk Nabi. Tapi kalau ikut petunjuk Nabi tidak ikhlas pun tak terima juga. Macam kita solat, cukup ikut petunjuk Nabi, 13 rukun semua dah, bermula dengan angkat takbir lah, bila kita tegak semua tadi berakhir dengan salam kan. Tetapi rupa-rupanya tak ikhlas, tak ada juga, tak diterima juga.
Sebab tu dia kena ada dua-dua, ikhlas dan ikut petunjuk Nabi. Amalan ini hanya akan diterima jika dia ikhlas dan mengikut contoh daripada Rasulullah SAW. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan dalam tafsirnya terhadap ayat tersebut, suatu amalan tidak dapat dikatakan ihsan sampai amalan tersebut ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dikatakan, ya, bila mana amalan itu dikatakan ihsan, pertama buat kerana Allah, yang kedua sesuai dengan syariat Rasulullah, bukan ikut syariat nabi-nabi lain. Kan, saya nak puasa tapi saya nak ikut syariat Nabi Daud lah, tak boleh. Saya nak ibadah juga ni, tapi nak solat tapi saya nak ikut solat syariat Nabi Sulaiman lah. Mana datang ni? Kan? Sebab setiap umat dia kena ikut Nabi dia. Ya, syariat umat terdahulu ikut Nabi dia lah. Umat Nabi Ibrahim yang ni lah. Ya, cuma dalam syariat Rasulullah ni dia ada gabungan daripada syariat Nabi-Nabi terdahulu. Contohnya haji kita ambil daripada amalan syariat Nabi Daud, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, itu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Tapi kalau kita nak kata ikut syariat Nabi tu tak boleh lah, tak boleh. Kena ikut syariat Rasulullah lah. Sebab bila datangnya Rasulullah ni, bila Rasulullah diangkat jadi Nabi sahaja, terbatas semua syariat. Terbatas semua syariat. Ya, seperti mana sepupu pada Sayyidina Khadijah, Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal ni dia ni ahli kitab, orang alim, pakar, orang kata ulama lah, pendeta ni taraf ulama lah ni, dalam agama Nasrani kan. Dia pendeta Nasrani, ya, Waraqah bin Nawfal. Tapi bila datangnya syariat Rasulullah, dia kata, ya, dia kena tinggalkan dia punya syariat, ikut Rasulullah, aku kena ikut kau. Tapi umurnya tak panjang, ya, umurnya tak panjang, maka dia meninggal dunia lepas tu. Jadi dia tak sempat lah nak beramal dengan syariat Nabi, cuma dia iman percaya, kan? Dia tak sempat nak beramal, ya. Jadinya tetap dia faham. Pendeta-pendeta rahib-rahib Yahudi ni pun dia faham. Datang ya Rasulullah terbatas semua, tak ikut dah. Cara solat, cara puasa semua tak ikut, kena ikut cara Rasulullah. Itu terbatas. Jadi kita yang tiba-tiba ni nak ikut syariat umat Nabi lain tu pernah, kan? Sedangkan terbatas semua syariat tu. Allah SWT juga berfirman dalam surah Al-Bayyinah, ya, ayat yang kelima, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Maksudnya, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah. Bagaimana caranya? Dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya, lagi tetap teguh di atas tauhid. Buat ibadah itu pertamanya ikut syariat agama Islam, di atas tauhid ni, dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat, dan yang demikian itulah agama yang benar. Ya, itulah agama yang benar. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Pengajaran hadis ini, hadis di atas merupakan nasihat Nabi SAW kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya, Ibnu Umar anak kepada Sayyidina Umar, yang namanya Abdullah. Pengajaran daripada hadis tersebut adalah, yang pertamanya, makna kalimah ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu melihat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Adalah beribadahlah dengan keilmuan. Buat satu ibadah tu dengan ilmu, ya. Dalam bab wudu, solat, ya, ini semua kena belajar tuan-tuan, ya. Mungkin waktu kita belajar sekolah rendah dulu, yang kita budak-budak kan, waktu dulu sekolah rendah, ustaz ajar dulu, kita duduk main-main. Jadi ustaz ajar buat macam ni,
Kita dulu ni kita tu, kemudian memandangkan dalam kelas tu ramai orang, ramai tengok murid lebih 40 orang. Jadi tak sempat lah nak balik seorang-seorang. Jadi kita perasan bila ustaz-ustazah tak tegur kita tu, kira betul lah sembahyang kita tu. Dan benda tu kita buat sampailah hari ni. Ya, jadi ini perbaikilah. Ya, belajar. Dia kena belajar. Bila kita belajar baru kita tahu, oh rupanya macam ni, duduk tahiyat awalnya macam ni, keadaan dia. Ya, iktidal. Cara iktidal yang betul, ya. Bila mana bangun daripada rukuk itu, berdiri tegak, tegakkan punggungmu, luruskan. Berdiri tegak dan matikan diri itu, tomak nina, jangan bergerak lagi. Ada orang dia dalam mana dia iktidal. Sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Ni apa benda ni? Tangan duduk jalan ni. Tak? Kan? Kalau ada macam tu minta maaf, berhenti, jangan buat. Sebab syarat untuk sah solat ialah kena ada tomak ninah. Apa itu tomak ninah? Berhenti di RNR. Matikan diri. Kan? Squat. Tak sedia. Bersedia tu. Jangan bergerak lagi dah. Tangannya. Cuba buat. Kalau kita kawat je buat macam tu. Memang kena ketuk dengan tongkat ni. Tak? Ni. Mana datang ni? Dia perasan betul dah. Tu. Waktu dia sujud tu. Kaki belakang. Apa benda pula ni? Ya Allah. Hai. Mana datang lah. Ni ada kod apa ni? Source code apa ni? Kan? Kadang-kadang dia belakang kadang-kadang kena punya kaki kena apa benda ni? Bila kita sujud kena tomak nina, semua kena ada arena, kena berhenti sekejap, matikan diri. Kan? Matikan diri. Itu yang kata tadi. Benda-benda macam ni, kan? Benda-benda macam ni lah, tomak nina nak. Berdiri tegak. Sebab tu bila Huzaifah Al-Yamani dia tegur seorang pakcik yang semayang ni. Dia pakcik ni solat juga dekat 40 tahun dah semayang. Salah dia tegur. Dia tegur pakcik tu kan. Kenapa? Rupanya sebab biasa betul. Sampai hari ni tuan-tuan, kadang-kadang dia tengok orang Arab semayang. Ya. Dalam bab dia iktidal memang dia tak apa nak jaga. Ini sebab tak belajar, ni jahil. Yang kita tengok orang Arab semua alim tak. Kan? Dia tegak, sami Allah liman hamidah. Dia baru angkat tangan jatuh je, dia terus sujud. Tak betul. Ya. Dia kena matikan diri dulu. Sami Allah liman hamidah. Stop. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahu akbar. Oh, sujud. Yang kalut sangat nak pergi mana? Kan? Ya. Jadi benda tu macam ni kena jaga. Kan? Pada kita anggap benda tu remeh tak? Kan? Benda ni menyebabkan sah dan batalnya solat. Jadi janganlah main-main. Jangan kita anggap benda tu remeh. Macam saya tadi. Kan? Satu tahiyat pun sama. Kan? Matikanlah diri. Stop. Kan? Maksudnya mematikan diri. Macam langkawat tu lebih kurang. Diri tegak kan. Jangan bergerak lagi dah. Jadinya kena ada ilmu lah. Ya? Makna kalimah seakan-akan kamu melihat Allah SWT adalah beribadahlah dengan keilmuan. Semakin dalam ilmu kita tentang Allah SWT, maksudnya semakin dalam ilmu kita ni tentang Allah SWT, maka kita akan melaksanakan ibadah seakan-akan kita melihat Allah SWT. Bila mana kita beribadah dengan ilmu, kita rasa nikmat setiap perbuatan kita tu kita tahu. Kita sujud letak kepala kita di dahi kita ni atas tempat sujud ni, ya Allah, nikmatnya ya Allah. Sebab antara tempat yang paling hampir dengan Allah SWT ialah ketika sujud. Tapi sebab tak ada ilmu, kan? Jadi sujud pun ala kadar ya lah buat. Kan? Kita tak tahu ketika tahiyat kita memuji Rasulullah, puji Allah SWT. Kan? Dalam tahiyat tu ada doa, ada macam-macam tak? Kita tak tahu. Jadi bila buat tanpa ilmu, kita sekadar buat. Sebab itulah kenapa tak rasa nikmat solat tu dalam diri kita. Sebab kita buat sekadar kita buat je. Tapi kita tak menghayati, tak fokus, tak tahu benda pun. Lepas semayang, dah kena perintah semayang, kita semayang, takkan tak semayang, nafsu maka kau. Nah. Tapi kita buat dengan kefahaman, kita rasa nikmat benda tu. Seronok semayang ni dah. Kita rasa bila kita mulakan takbir tu, ya Allah bahagianya aku, ya Allah, dah sikit lagi dapat semayang. Masih lagi dapat menyembahmu. Orang yang meninggal dunia tak? Contoh tak macam yang baru ni yang accident kapal terbang kan? Mereka tahu tak yang mereka ni tak hidup dah lepas ni? Tak? Mereka tu mungkin dah ada perancangan esok. Esok aku ingat nak pergi makan biryani gam. Esok aku ingat nak pergi mayang kat masjid ni lah. Esok perancangan tu ada.
Macam kita lah. Kita merancang dah macam-macam. Ingat kita sekolahnya pergi sini lah. Nak buat sini, nak buat ni. Dah banyak perancangan. Tapi kita tak tahu ajar kita bila. Kita boleh merancang je lah. Tapi rupa-rupanya kita rancang-rancang, rupanya habis dah lepas isyak selamat dah pun. Yang esok nak merancang tak ada dah. Lepas tu waris cakap apa? Arwah dulu, waktu sebelum meninggal, dia cadang nak buat macam ni. Dia nak buat macam ni. Kan? Sebab kita memang boleh merancang. Tapi bila sampai ajar lah habis. Jadi biarlah kita merancang itu ke kita, aku nak tambah ilmu. Nah, paling kurang benda tu dah ada dicatat dah dalam kitab amalan kita tu. Seseorang tidak akan sampai kepada darjat ini, ya, iaitu darjat seolah-olah milik Allah tadi tu, kecuali dengan memiliki ilmu agama yang mendalam, di mana seorang hamba mengenal Rabbnya dengan pengenalan yang betul-betul mendalam. Bermula daripada mengenal nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, asma'ul sifat, asma'ul husna ni, ya, kesempurnaan sifatnya dan lain-lain. Di samping kita belajarlah tauhid, di samping itu antara jalan nak mengenal. Tapi bila kita serap masuk dalam diri kita tu, kita rasa nikmat, baru kita rasa bahawa Tuhan itu adalah Rob, pencipta kita ni. Kita beribadah pun dengan penuh sifat kehambaan. Tu rasa berasa nikmat dengan adanya ilmu. Yang kedua, yang intipatiah di sini berkaitan tentang bagaimana cara kita mengharungi kehidupan dunia ini. Bahawa kita hidup di dunia ini seperti orang asing yang dia yakin akan kembali ke negeri asalnya, iaitu syurga. Demikianlah pula ketika kita hidup di dunia ini, kita yakin bahawa kita akan kembali lagi kepada Allah SWT. Apakah bekalan amalan yang kita persiapkan? Seperti orang asing yang hendak pulang, dia akan mempersiapkan dengan persiapan yang baik. Oleh itu hendaknya kita bersungguh-sungguh beramal soleh. Sebab ni semua bekalan kita, kan? Fa inna harizadi taqwa. Sebaik-baik bekalan itu ialah ketakwaan. Hadis di atas juga menyatakan kepada kita bahawa darjat ihsan merupakan tingkatan keislaman yang tertinggi terhadap seseorang hamba. Tidak semua orang mampu untuk meraih darjat yang mulia ini. Hanya hamba-hamba Allah SWT sahaja, khususnya yang mampu untuk mencapai darjat yang mulia ini. Oleh itu, ia merupakan satu keutamaan bagi hamba-hamba yang mampu meraihnya. Antara cara seseorang itu untuk mencapai darjat ihsan dalam beribadah ialah ada berapa sini. Yang pertamanya, sentiasa berhati-hati dalam segenap urusan. Yang kita buat ni, adakah Allah reda atau tak reda? Jauhkan perkara-perkara syubhah, meragukan. Yang keduanya, mentaati semua perintah Allah. Tak ada selektif. Yang kena dengan nafsu kita, kita ikut. Yang mana tak kena dengan jiwa kita ni, tak payah buat, kan? Tak buat, ya. Yang ketiganya, bertanggungjawab ke atas orang yang berada di bawah kekuasaannya. Ya, maksudnya tanggungjawab orang bawah kita ni. Laksanakan anak isteri kita, kalau kita seorang majikan, pekerja kita. Yang terusnya, menerima qada dan qada Allah Subhanahu Wa Taala, ketetapan Allah. Kemudian selalu bertaubat dan kembali kepadanya. Mengutamakan keredaan Allah SWT dalam kehidupan. Betul. Kan? Setiap benda yang kita buat, kita kena fikir, Allah reda ke Allah tak reda. Kemudiannya sentiasa melaksanakan kewajipan dan amal kebaikan yang dituntut oleh agama. Ya, apa yang dituntut selain pada melaksanakan solat, jaga silaturahim, sedekah kita dah, ya. Dia sebut sedekah ni yang fikir banyak, kan? Yang penting istiqamah, kan? Tak banyak pun tapi istiqamah kita buat. Kemudiannya melaksanakan solat berjemaah walau di mana dan apa jua keadaan. Ya, kalau tak sempat nak ke masjid di rumah pun kita buatlah solat berjemaah. Tapi janganlah kita jadikan rutin pula solat jemaah di rumah. Kadang-kadang tu okey lah, sebab tak sempat, kan? Sembahyang jemaah di rumah dengan anak isteri lah. Tapi kadang-kadang lah, sebab yang utama di sini ni, sebab dapat juga di samping tu untuk ilmu. Kemudiannya mengerjakan ibadah haji dan menziarahi makam Rasulullah SAW, kan? Ini antara cara kita nak menghayati ibadah tu. Kemudian mengerjakan umrah khususnya di bulan Ramadan, ya, bulan lain pun boleh. Tapi kenapa bulan Ramadan? Sebab pahalanya itu lagi banyak.
Dah dapat puasa lagi kan. Kemudiannya menjadi hamba Allah SWT yang benar dan ikhlas dalam beribadah. Kemudian sentiasa membaca dan berta'amul dengan Al-Quran. Apa itu ta'amul? Ya, kita cuba memahami makna dengan mendalam dan kita beramal dengannya. Kesimpulannya, yang pertama, sikap ihsan ini perlu kita usaha dan tetapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita melakukan amalan ketaatan, maka perbuatan itu sentiasa kita niatkan kerana Allah SWT. Sebaliknya, jika terdetik niat di hati kita untuk melakukan keburukan, maka kita tidak akan kita tidak akan melakukannya kerana sikap ihsan yang kita miliki. Ya, kalau ada sikap ihsan yang kita nak buat benda yang menyeleweng pun kita tak buat, sebab kita tahu Allah Ta'ala tak suka. Yang kedua, seorang yang mempunyai sikap ihsan yang tinggi akan sentiasa berbuat kebaikan kerana mahu meraih keredaan Allah SWT. Dan dia malu untuk melakukan kemaksiatan kerana dia yakin Allah SWT pasti melihat perbuatannya. Yalah, kan? Sebab dalam ibadah ni pun, kalau kita tak dapat tengok Allah, Allah Maha melihat. Dia tengok apa yang kita buat. Bukan dekat kita buat, dalam hati kita ni, apa yang terlintas di hati kita ni. Sebab tu dah kenapa dalam bab ikhlas ni penting. Sebab kadang-kadang dia datang dengan lintasan hati. Dengar-dengar semayang dia okey dah, tapi tiba-tiba masuk orang, ya Allah kan, kalau dia tengok aku ni tengah semayang macam ni, mesti dia kagum dengan aku lah. Kadang-kadang kita keluar rumah subuh-subuh ni lah, kan? Ni kalau jiran sebelah tengok aku keluar macam ni, dia tengok tingkah ni, mesti dia respect dengan aku lah. Dia nampak yang aku macam ni, tapi subuh jaga kan. Jadi ni benda-benda ni, syaitan ni mana pernah putus asa nak merosakkan ibadah kita. Tak pernah dia putus asa pun. Celah-celah mana dia akan masuk juga. Yang penting ibadah engkau rosakkan, itu je lah. Sebab nak tarik seramai mungkin. Sebab tu saya kata, kenapa kena ikhlas? Sebab bila kita buat dengan ikhlas, iblis pun chip kepada semua setan-setan ni semua ni lah, dia pun surrender. Dia dah mengaku depan Allah SWT, aku akan hias maksiat itu menjadi cantik pada pandangan mata hamba-hambamu. Aku akan buat judi cantik, zina cantik, minum arak cantik. Dia bagi seronok benda-benda macam ni, benda-benda jauh pada agama. Kecuali orang-orang yang ikhlas. Orang yang berbeza dengan ikhlas, iblis pun surrender angkat tangan. Aku tak boleh kuasai orang macam ni, sebab dia buat ibadah kerana Allah. Kan? Ni sebab tu kita cuba. Kenapa nak pentingnya ikhlas dalam diri hati kita? Kan? Semua yang kita buat fokus kerana Allah, kerana Allah, lillahi ta'ala kan. Dia akan datang, kena latih tuan-tuan. Dan yang ketiganya, ihsan adalah kemuncak kepada prestasi dalam ibadah, pergaulan dan akhlak seorang hamba. Oleh itu, semua orang yang menyadari akan perkara ini tentu akan berusaha dengan sedaya mungkin agar dia mampu mencapai tingkatan tersebut. Ya, sebab tu kita dah tahu bahawasanya bukan setakat rukun iman, rukun Islam, ihsan juga mesti ada, wajib ada dalam ketiga-tiga ni. Ya, kalau tidak ada sifat ihsan, maka dikhawatiri amalan kita ni kan, tidak ada sifat ikhlas dalam diri kita. Takut amalan tertolak, pahala tak ada. Jadi kena ada ihsan ya. Jadi itulah tuan-tuan tentang kupasan hadis tajuk yang ke-21. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan mengupas pada tajuk yang ke-22, iaitu adab dan cinta kepada Rasul. Sungguhnya apa yang baik itu kepada Allah Ta'ala, SWT kelemahan dan kurangan semua ampun dan maaf daripada kelemahan diri saya sendiri. SWT kurniakan kepada kita kefahaman, juga kekuatan, kita amal dan sampaikan insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا الفهم وعملا مقبولا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.